Suami tidur dengan pocong. Ini berlaku di salah sebuah negara di rantau ini. Saya tak nak sebutkan di manakah negaranya. Dan dilaporkan oleh pemberita ini, riuh kecoh satu kampung apabila mereka mendapat tahu suami meniduri. Suami tidur dengan jasad, dengan mayat si isteri dalam keadaan berkafan. Isteri meninggal dunia, suami terisak-isak menangis. Dari apa yang saya baca di sini, bila isteri dikebumikan, suami tak dapat lepaskan rasa sedihnya kehilangan orang yang dicintai. Lebih kurang 14 tahun hidup bersama, isterinya meninggal dunia kerana penyakit yang tak dapat dielakkan. Penyakit yang tak ada ubatnya, diserang penyakit bara. Teman-teman Ria 897, dilaporkan oleh penulis akhbar ini, suami memang tak dapat kawal perasaan sedih, sehingga kan sepanjang orang-orang kampung menceritakan sepanjang sewaktu isteri dimandikan, sewaktu isteri dikafankan, sewaktu mereka solat berjemaah beramai-ramai, solat mayat, solat jenazah, sewaktu isteri diusung keluar menaiki van jenazah sampailah ke tempat pengkebumian, suami tidak henti-henti menangis kerana kesedihan. Mereka tidak mempunyai cahaya mata. Antara satu sama lainlah merupakan teman hidup untuk selamanya. Kisi, katanya di sini, bayangkan baru mendengar Kisi ingin ketengahkan satu perkara yang mungkin akan mengganggu anda. Setelah mayat isteri ditanam, dikatakan di sini, keesokan malamnya, pada hari Khamis malam Jumaat kebetulan, si suami telah pun kembali ke kubur isteri. Kubur yang baru, tanahnya baru saja ditimbus ataupun ditanam. Suami dengan perlahan, satu malam, dari 12:30 malam lebih kurang untuk 2-3 jam, korek balik kubur isteri. Keluarkan mayat isteri, diangkut menaiki kenderaan kereta yang dimiliki dan dibawa pulang ke rumah. Bila sampai di rumah, isterinya mayatnya tu diletakkan di atas katil kamar tidur mereka. Sejak hari itu, rumah kepada si Polan ini sentiasa gelap. Tingkap sentiasa ditutup, pintu sentiasa ditutup. Malah katanya seorang, saya gunakan nama samaran, saya tak sebut nama yang tertera di akhbar ini, namanya mungkin Abdul Rauf, bukan nama sebenar. Malah si Abdul Rauf, suami ini akan keluar daripada pintu belakang rumah, tidak menggunakan pintu depan, takut nanti penduduk-penduduk kampung tahu, mungkin terkeluar bau yang tidak diingini. Jadi itulah dilakukan. Setiap hari dilaporkan suami tidur dengan jasad isteri yang berkafan, suami tidur dengan pocong. Jadi apa yang berlaku seterusnya untuk malam-malam berikutnya tidak ada seorang pun yang tahu. Sampaikan bau mula naik, bau bangkai yang tak dapat dielakkan, dibau oleh jiran sebelah. Jiran sebelah bila datang ke rumah Encik Abdul Rauf semakin dekat, ketuk pintu beberapa kali, tidak ada seorang pun yang buka pintu. Rupa-rupanya Encik Abdul Rauf tidak ada di rumah. Rumah itu kosong tanpa sesiapa di dalamnya. Semakin dekat dengan bilik tidur, tingkap bilik tidur, semakin boleh terbau. Jadi si jiran ni telah pun pergi ke tingkap bilik, kemudian tolak tingkap yang mungkin tidak ditutup rapat. Pada petang yang dimaksudkan itu, alangkah terperanjatnya jiran apabila ternampak mayat si isteri terbaring di atas katil berlumuran dengan ulat, cacing, serangga dan sebagainya. Mayat yang dareput dengan berkafan, ditutup dengan kain putih, terbaring di atas katil. Jiran telah pun memberitahu pihak berkuasa datang dan memeriksa rumah tersebut. Terperanjat bau yang cukup mendahsyat sampai membuat mereka muntah. Suami telah pun dibawa ke rumah sakit untuk siasatan mental. Dan itulah kisahnya. Kisah mungkin menyeramkan bagi kita, tapi kisah yang menyayat hati. Suami yang tak dapat berpisah dengan isterinya. Bagaimana para pendengar? Sanggupkah anda melakukan kerja sedemikian demi untuk bersama dengan isteri buat selama-lamanya? Pengalaman daripada Syahrul. Syahrul berkongsi ketika dia menunggang motosikal.
Dan Casey, percaya ataupun tidak, inilah peristiwa yang memang menyeramkan berlaku pada saya. Waktu tu masih ingat lagi, saya ni seorang pelajar di salah sebuah universiti di kawasan Jurong. Jadi setelah saya habis kelas saya pun stay back ataupun saya pun duduk di sekolah untuk sekian waktu untuk ulang kaji pelajaran saya. Dan Casey, daripada kawasan sekolah saya nak keluar tu haruslah jalan dekat satu road ataupun jalan raya yang agak gelap sedikit. Dan betul-betul berdekatan, Casey, berdekatan sangat dengan tempatlah salah satu mungkin ialah pegawai-pegawai ataupun mereka yang menjalani perkhidmatan negara berhati di sana. Tak nak sebutkan nama kawasannya. Dan tempat ini dekat dengan tanah perkuburan. Bila saya menunggang motosikal dan kadang-kala jalan tu tak ramai pelajar akan gunakan bila nak balik waktu malam. Ada yang memandu bolehlah. Yang kalau jalan kaki tu memang jauh sedikit bila nak keluar. Dan katanya di sini, ya, kata beliau Syahrul, bila menunggang motosikal keluar, saya ternampak ada seorang pelajar wanita, pelajar perempuan berjalan seorang diri seolah-olah dia nak turun ke bawah nak pergi ke perhentian bas. Jadi dari jauh saya telah pun signal horn beberapa kali lah. Dan kalau dia nak tumpang, saya boleh tumpangkan ke bus stop berhampiran. Bukan kisah nak mengurat, betul, tak ada niat nak mengurat, tetapi nak membantu. Jadi bila dari jauh saya horn beberapa kali, mungkin dia tak perasan ataupun dia dengar pun dia tak toleh. Mungkin dia ingatkan saya bukan panggil dia ataupun menegur wanita perempuan yang sedang berjalan ini. Jadi kata Syahrul, bila saya menghampiri wanita tersebut, baru saya perasan kalau dia seorang pelajar, mana bagnya? Dia tak bawa beg. Yang satu lagi ni, kakinya saya tidak kelihatan sebab bajunya panjang labu sampai ke lantai menutupi kakinya. Kemudian bila saya berhentikan motosikal, dia berhenti berdiri di sebelah kiri saya. Jarak saya dengan dia lebih kurang nak dekat 2 meter. Jadi dia berhenti, dia tak pandang saya. Saya tak tahu, kata Syahrul, saya tak tahu yang dia ni orang Melayu ataupun bukan. Jadi saya excuse me, saya berbual dengan dia, dia berhenti. Kemudian baru saya tanya, kalau dia ni pelajar, kenapa dia tak bawa beg? Kenapa tak bawa buku? Dan bila saya berbual dengan dia, dia tak pandang saya langsung. Casey, barulah saya rasa ini ada benda yang tak kena. Saya terus pandang ke depan balik, saya terus perah minyak, masuk gear. Saya keluar dari kawasan itu dan tak berani toleh ke belakang. Saya ingat lagi wanita itu memakai baju apa. Bila saya belok sebelah kiri melalui salah sebuah tempat latihan NS, Casey nak tahu dekat bus stop di tepi sana tu, nampak wanita yang sama seolah-olah sedang duduk dan tunggu bas. Bila saya nampak, saya rasa takut. Selalunya kalau saya balik rumah, saya tinggal di kawasan Chua Chu Kang, saya akan menggunakan Jalan Bahar. Jalan Bahar akan melalui lah dekat SAF, ada masjid di sana, baru akan keluar depan Polis Akademi yang baru, masuk ke kawasan rumah saya, betul-betul di hadapan dekat dengan lebuh raya ... di Chua Chu Kang. Tapi kali itu, bila dah ternampak, saya buat illegal U-turn, kemudian jalan jauh sedikit, menggunakan jalan yang lain, kata Syahrul. Itulah pengalaman saya, Casey. Niat di hati nak menolong, tetapi rupa-rupanya bila saya hampiri, bukan seorang wanita, mungkin makhluk halus.